Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Uh, Kali ini kita akan bincangkan mengenai properties of the Laplace transform. Baik, sebelum ini kita pernah saya telah bincangkan mengenai jadual Laplace transform jadual iaitu yang ini Yang ini jadual Laplace transform. Jadi saya dah terangkan bagaimana kita peroleh dari FT mendapat Fs So jadi ini adalah dia punya jadual secara umum yang akan kita gunakan throughout lesson inilah. Jadi kita ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 kan. 7 Laplace transform daripada FT ke Fs. Okey, ini adalah jadual. Now sekarang ni kita nak lihat beberapa bentuk beberapa bentuk dan penyelesaian bagi Laplace transform. Baik, apa yang kita lihat kat sini adalah kalau lihat dekat sini kan, kita buat macam ni. Jika function tersebut, contohnya yang inilah contohnya yang ini yang ini contoh ini ft sama dengan 5t cube tambah 6t. So basically apa yang kita diminta buat adalah kita nak mencari yang ini. Kita nak mencari Laplace of the given function. Kita ada 5t kuasa 3 tambah 6t. Macam ni So jadi kalau kita lihat operasi yang melibatkan dua function ini, operasi ini melibatkan penambahan, betul tak? Dia melibatkan penambahan dan dia juga boleh melibatkan penolakan. Jadi cara kita deal dengan benda-benda macam ni ada cara yang tertentu. Nanti dalam teaching video yang akan datang, kita mungkin akan berdepan dengan dua function yang berbeza. Ini kan operasi penambahan. Nanti kita akan jumpa juga bagaimana kita nak berdepan dengan hasil darab dua fungsi ataupun hasil bahagi dua fungsi. Contohnya macam ni. Contohnya kalau kita ada macam ni. Saya bagi contoh Kalau kita nak mencari misalnya Laplace, katakan macam ni, kita katakan eksponen 2t darabkan dengan sin 2t. Contohnya macam ni. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak dapatkan Laplace bagi hasil darab dua fungsi? So ada cara dia sebenarnya. Begitu juga kalau kita berdepan dengan hasil bahagi dua fungsi pun sama juga, ada cara yang tertentu. So kita akan belajar satu persatu. Untuk teaching video kali ini, kita hanya consult dengan operasi penambahan dan penolakan sahaja. Okey. So jadi yang inilah ini yang kita nampak kat sini, alfa dan beta ni, maksud dia kalau perlu kita keluarkan alfa ni, kita keluarkanlah. Sebab dia adalah constant kan. Constant kita boleh keluarkan. So maknanya kita hanya deal dengan ini sahajalah, yang ini So kita hanya dapatkan yang ini sahaja dan selesaikan yang ini sahaja dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jadual. Jadual Laplace transform. Jadual tu yang inilah. Ini adalah jadual dia lah So kita lihat yang mana sesuai dan kita akan gunakan. So macam tu. Okay, now kita pergi kepada contoh kita yang pertama. Lihat find the Laplace transform for a given ft. So macam ni So jadi soalan ini dia meminta kita supaya selesaikan yang ini. Jadi oleh sebab operasi dia adalah penambahan, jadi kita boleh treat dia sebagai dua Laplace yang berasingan. So macam ni lah. Yang macam ni. Satu, tu dan dua. Kita boleh buat dia asing-asing. Untuk darab tak boleh asing-asing. Untuk bahagi pun tak boleh. Kalau tambah tolak boleh. Okey. So jadi kita perhatikan, saya undo balik kejap. Ini undo balik. So jadi kita perhatikan 5 ni kita boleh keluarkan pasal dia adalah pemalar. 6 pun kita boleh keluarkan pasal dia adalah pemalar.
Jadi sebenarnya Laplace yang kita nak cari tu adalah yang ini saja. Yang ini. Okey. Yang ini sahaja. 1 dan juga 2. So jadi maknanya untuk mendapatkan 2 ini nak tahu apakah Laplace bagi t cube dan apakah Laplace bagi t, maka kita boleh lihat jadual. Saya bagi contoh. Katakan kita nak cari t kuasa 3 kan. Mula-mula kita kena tengok bentuk dia. Bentuk dia adalah yang t kuasa 3. Memang jawapannya yang ini. Inilah jawapan dia. Okey. Tapi macam mana kita dapat tu? Baik. T kuasa 3 ya. Kalau kita lihat jadual yang berkaitan dengan t kuasa 3 adalah yang ini. Yang ini betul tak? Jadi dia soalan ni adalah t kuasa 3 kan, di mana n tu adalah 3. Maka Laplace transform dia kita akan pakai yang ini. So n tu 3, jadi kita ada apa? 3 factorial over s apa? 3 tambah 1 kan? 4. Okey, so jadi Laplace transform dia adalah 3 factorial ataupun 3 factorial is equal to 6 kan? 6. So 3 factorial over s kuasa 4. Tu cara kita lihat jadual ni. Jadi sebab itulah dalam sini kita dapat, nampak tak? Yang ini. Okey. Now kita dapat yang ini kan? Yang ini. Ya, saya dapat ini. Ini daripada jadual lah ni. Ini daripada jadual. Yang ini. Yang ini. So sama juga kes tu dengan yang ini. Kita lihat daripada jadual. Yang ini pun jadual juga. Yang ini jadual juga. So jadi bila kita dah dapat dah gunakan jadual untuk Laplace tu, then kita campurkan aja, dapat 30. Faham kan 30? Pasal 3 factorial ini sama dengan 6 kan. So 5 darab 6 30 lah. So ini okey lah. Lepas tu ini memang 6 dan kita solve macam biasa. Selesaikan macam biasa lah. So macam tu. Dan kita dapat jawapan sebagai ini. Nampak kan? So maknanya operasi penambahan dan penolakan kita kena buat dia secara berasingan. Boleh ya? So ini ada satu contoh lagi. Ini kita boleh try. Ada dua contoh kat sini ya. So kita ada ft, satu tolak eksponen power of minus t kuasa 2. Yang ini pula ft eksponen t tambah. Okey, ini senang. Yang ini, yang nombor 2 ni agak mudah sebab memang dah nampak dia berasingan kan. So maksud dia kita akan guna jadual. So saya tulis kat sini, guna jadual Laplace transform. So cari untuk ini, cari untuk ini. So macam tu. Itu idea dia lah. Sebab dia memang telah pun siap-siap dalam operasi penambahan. Dah ada satu function, satu lagi function kan. Tapi yang ini tak boleh sebab dia ada kuasa 2. Then kita kena buat apa? Kena expand. Kena expand lah dulu. Kena kembangkan dia. Dan baru kita dapat satu persatu ungkapan tu. Dan baru kita guna jadual. So, saya tulis sini expand dulu, lepas tu jadual. Faham tak? Semacam ni ya. Itu idea dia lah. Jadi, cara nak lihat jadual adalah dengan membandingkan jadual yang sedia ada ini. Jangan risau. Ini tak perlu hafal sebab biasanya akan diberi. Ya, ini akan diberi. Okey. Sebenarnya soalan tu ada solution dia. Saya lalukan solution tu untuk kamu ya. Yang ni ya. Ni dia. Ini yang saya masukkan. Asalnya soalan tu adalah yang ni Ini soalan dia. Okey. Lepas tu dia ada kuasa 2. Then we need to expand dulu. Bila kita expandkan dia, maka kita dapat yang ini. Dan expand dia, kita akan dapat yang ini. Okey. Kita expandkan lah. So dari sini kita dah boleh treat dia satu persatu. Faham kan? So jadi kita dapat Laplace 1. Lepas tu ini 2 ni saya keluarkan. Laplace inilah ya. Ni Laplace 1. Lepas tu ini Laplace eksponen power of negative t. Dan Laplace eksponen power of minus 2t. Yang ni. So macam tu. So from here kita lihat
jadual. Bandingkan jadual tu, lihat jadual tu elok-elok, dan baru kita dapat, oh yang ini rupanya dapat 1/S, yang ini kita dapat yang ini, dan yang akhir sekali kita dapat yang ini. Okey, so lihat elok jadual tu dan kita akan dapat. Okey, kita tengok satu contoh lah. Katakan kita tengok yang ini, exponent power of negative 2t, kan, negative 2t. Okey, tengok sini. Mana dia? Yang ini So kita ada exponent power of negative 2t, betul tak? So A ni berapa? So A dia adalah negative 2, betul tak? Negative 2. Jadi kalau negative 2, daripada sini A tu negative 2 dah. So maknanya jawapan dia adalah apa? So kita akan dapat 1/S tambah 2. Ya, tu yang kita dapat macam ni. Sebab itu kita dapat yang ini. Yang ini, nampak tak? Kan? So macam tu lah cara dia. Dengan bandingkan jadual. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Contoh seterusnya. Yang ini senang lah. Ini senang. Ini more direct lah. So jadi kita ada note 1 kat sini, kita ada 2 kat sini. Yang ni. So kita lihat jadual. Okey, kita lihat jadual dan kita dapat yang ini. Dapat yang ini dan dapat yang ini. Saya dah tunjukkan dia punya cara dia. Pengiraan dia sikit-sikit macam ni. Dan finally, dah dapat dua-dua ni, kita gabungkan. Ni, kita gabungkan lah. Gabungkan, simplifykan yang mana boleh. Cuba bagi dalam bentuk yang paling ringkas. Dan kita akan dapat jawapan dia. Okay guys. Kita pergi kepada soalan yang bentuknya lain sikit. Bentuk kalau ada trigo. Ini dia. Saya tulis kat sini, sometimes we need to apply the trigo identity. Sebab apa? Sebabnya ini. Kalau kita lihat soalan ini, macam mana kita nak buat ini? Macam ni. Sin 2t tambah 1/3 pi. Macam mana kita nak buat ini? Tak boleh kan? Sebab dalam jadual, dalam table Laplace kita, tak ada bentuk macam ni. Sangat berbeza. Jadi kita tak boleh. Ini walaupun sin, saya faham. Ini sin, kita tak boleh just simply take ni. Yang ni. Kan bentuknya lain tu. Ini kan. Ini. Tak boleh ambil macam ni. Kan lain. Ini sin AT. Yang ini sin dia tak boleh macam tu. Jadi might as well kita kena ubah suai. Kita kena expand, kena buat something lah. Kena buat something supaya kita dapat dalam bentuk yang sesuai, kita gunakan jadual. Jadi saya bagi idea kat sini. Expand by using trigo identity. Kena ingat semula lah ya. Kena ingat semula. Sin AB sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. So kita guna yang inilah. Guna yang ini untuk menyelesaikan ini. Maksud dia sin ni yang saya kotakkan ni, sin ini adalah setara dengan yang kawan ni. Cuma kita kena kembangkan dia. Sebab apa kita kembangkan? Apabila kita kembangkan, kamu lihat jawapannya. Bila kita kembangkan ini, saya besarkan sikit. Kamu akan lihat kenapa kita nak pakai. Apabila kita gunakan trigo identity tu, cuba lihat. Kita isikan semua nilai ni. Last sekali kita nampak apa? Nampak tak? Dia dapat bentuk yang mudah sekarang. Kita dapat bentuk yang ini. Nampak tak? Cos 2t dengan sin 2t. Baru kita boleh guna jadual. Dekat sini baru kita boleh guna jadual. Baru sesuai kita guna jadual. So that is the idea. Kita buatlah apa saja. Kita kena expand ke, kena guna trigo ke, kena guna apa ke, kita kena buat sampai kita dapat pecahkan kepada bentuk yang kita kenal pasti boleh guna jadual. Dekat sini dan dari sini lihat jadual, baru kita dapat yang ini dan juga yang ini. Okey. So itulah.
So macam tu. Jadi dah dapat ni, kamu selesaikan lah ya. Pasal kita kena kamu selesaikan, dan kita akan dapat jawapan dia sebagai yang berikut. Ni. Yang ni so yang ini. Jadi ada benda yang mudah, ada benda yang maksud dia yang mudah tu straightforward. Ada benda yang it's not straightforward, kita kena buat sedikit modification lah. Itu maksud dia. Okay, now we go to, ada contoh lain tak? Ya, ada lagi contoh. Yang ini. Kalau yang kuasa 2 pun sama juga tau. Kuasa 2 pun sama juga. Nampak tak? Kita ada sin hyperbolik. Squared. Ada squared. Dia ada hyperbolik ke? Tak ada hyperbolik ke? Kalau kita berdepan dengan squared, yang ini, kita pun tak ada bentuk dalam jadual tu. Kita tak boleh solve terus macam ni. Kalau sebab soalan ni dia, kita nak buat macam ni kan? Sin hyperbolik squared ataupun sin squared hyperbolik sama je. Okey. Ini tak ada dalam jadual. Macam senang. Ya? Tak ada dalam jadual. Bentuk ni tak ada. Sin hyperbolik ada. Tapi sin hyperbolik squared ataupun sin squared hyperbolik tak ada. Jadi, bila tak ada, kita kena buat apa? Kita kena modify. So, dalam kes ini, kita kena guna identity trigo. Okay? Cuma solution saya ni terbalik. Yang ni, saya dah buat arah anak panah ya. Yang ni, patutnya macam ni. 1/2 kat luar ni. Lepas tu, 1 tolak cos 2t. Macam tu. Saya dah terbalik kat sini. Alright? So, bila dah dapat, cuba kamu perhatikan, apabila once kita guna identity trigo, kita kembangkan, cuba kita perhatikan, cuba tengok sini. Nampak tak saya buat warna biru lah. Ini yang saya letakkan ni. Nampak tak? Kita ada cos 2t dan kita ada 1. Jadi bentuk-bentuk macam ni memang ada dalam jadual. Macam ni kan. Cos 2t. Okey, cuba tengok jadual Cos 2t, cos hyperbolik lah kan, 2t. Yang mana dia? Cos 2t. Dekat sini. Yang ni. Kan? Kita pakai yang ni kan. Soalan ni apa? Soalan ni adalah cos 2t kan. Macam tu kan. Di mana A dia berapa? A dia adalah 2 lah. So now from here, dia akan jadi apa? Dia akan jadi S squared tolak 2. 2 kali 2, 4. 4. Macam itulah. So maknanya inilah dia. S over S squared minus 4. Itu adalah untuk cos hyperbolik 2t. So macam tu ya. So jadi, ringkaskan cerita. Mana dia? Bukan ni. Yang ni. Sorry. Jadi, ringkaskan cerita, nampak tak? Jadi kita ada 1, kita ada 2. Gitulah. Dan kita selesaikan lah. Selesaikan semua ni. Jadi saya adalah buat sikit dekat sini. Dia punya penyelesaian dia. Kamu lihat lah ya, yang ni ya. Yang ini apa ni, pemutaran? Bukan. Ini bukan pemutaran. Ini potong. Okay. So ini dia punya cara kerja dia. So kita masukkan dia and solve everything, dan kita akan dapat jawapan 2 per S 4 tolak S kuasa 2, ataupun yang setara lah. Tak kisahlah. Yang kalau nak bagi yang atas ni pun dah kira okey, yang ini pun okey, tak kisah yang mana satu. Okey, now contoh yang seterusnya sama juga. Yang ini yang ini kita ada cos hyperbolik squared 2t. Alright. So jadi kita sekali lagi kita akan menggunakan trigo identity. Pilihlah yang mana-mana yang sesuai. Jadi bila kita pilih ungkapan yang setara, yang betul, jadi kita akan dapat yang ini. Okey, yang ini. Dan perhatikan operasi dia, operasi tambah je kan. So maknanya kita boleh treat dia secara berasingan, iaitu ini dan juga ini. Ada dua lah tu. Ada dua So kita akan dapat
1 per S, dan juga kita dapat yang ini. Okey, tu cara dia lah. Jadi ni apa ni, ada lagi tak? Oh, ada satu lagi. Ya, last. Jadi ada satu lagi kat sini. Yang ni apa pula? Bentuk ni kita dah pernah nampak. Okey, bentuk ni dah pernah nampak. Sin T tolak cos T tapi squared. Bila squared ni kita tahu je lah kan, bentuk ini memang kita tak ada di dalam jadual LT. Jadi kena expand dulu. So we need to expand first. Ini expandkan dia. Lepas expandkan dia, cuba kita sesuaikan. Lihat, contoh ni sengaja saya pilih sebab ada variasi yang banyak kat sini. Ya, kita expandkan dulu. Lepas tu susun elok-elok. Ya, kita kena rearrange balik. Rearrange elok-elok. Nanti kita akan dapat komponen ni lah. Sin squared tambah cos squared. Ini is equal to 1 kan. Mana dia? So ini is equal to 1, betul tak? So jadi dah equal to 1, kita selesaikan. Dan kita akan dapat jawapan lah. Laplace tu guna kat mana? Laplace tu guna kat sini. Ya, nampak tak? Sekali lagi saya pakai 2 kali tau trigo punya identity. Ini satu lagi kat sini. Yang ni. Ini pun pakai lagi trigo tau. Trigo. Sebab itu saya dapat yang ini. Sin 2t. Ya. So sampai sini baru kita boleh guna Laplace table. Ini dan ini. Okey. Jadi kita buat pelan-pelan kat situ. Operasi dia selesaikan semua sekali. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan yang ini. Okay guys. So itu sahaja untuk kali ini. Kita akan lihat beberapa contoh yang lain. Misalnya peneraban, pembahagian dan sebagainya dalam teaching video yang akan datang.